A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bin khair. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada para isteri baginda, kepada ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala bermati-matian dan sanggup mati kerana memperjuangkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Dan juga kepada kita semua, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan segala perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan kepada kita, dan Allah tutup segala pintu-pintu yang membawa keburukan dan mudarat kepada kita, lebih-lebih lagi pada zaman yang penuh mencabar ini. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni insya-Allah kita bersiaran secara online di page Masjid Kota Damansara insya-Allah. Dan sebelum daripada itu, kita sama-sama kongsikan, kita share dulu video-video, kita share live kita ini. Kita share live kita ini ke grup masing-masing. Kita ada grup WhatsApp, kita share ke grup WhatsApp. Kita ada grup Telegram, kita share ke grup Telegram. Kita ada media sosial yang lainnya. Ada apa sahaja medium yang boleh kita share bersama, insya-Allah kita share bersama. Insya-Allah malam ni kita akan sama-sama berkongsi berkenaan dengan kitab kita ini, 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kitab 100 sunnah Rasulullah yang kian dilupakan. Sebelum tu, suka saya ingatkan, kita bersiaran di page Kota Damansara ini, masing-masing pakat share ramai-ramai ke grup masing-masing, sama ada grup WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah saya juga nak share dulu ya. Kita ambil masa seminit dua ni untuk kita pakat-pakat share dulu. Ya nak? Baik. Sahabat-sahabat, insyaAllah pakat-pakat share ya. Grup masing-masing kita pakat share dulu. Baik, sahabat-sahabat semua, kita semua dah share. InsyaAllah moga-moga dengan kita share tadi di Facebook dan sebagainya, dapat memberi satu saham kepada kita, yang mana dipanggil saham tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ataupun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Baik, nampak macam gambar jauh aja kan. Kalau boleh bahagian teknisian kita tolong dekatkan kamera sikit, nampak muka saya pun tak apa dah ya. Ni mungkin boleh nampak muka saya daripada jauh, kejauhan nampak jauh aja. Baik. Dan sahabat-sahabat semua, boleh kita tengok komen pada kita punya page ni, boleh komen. Sama ada komen tu sama suara jelas kata pun tidak. Boleh nampak fokus muka saya pun tak apa juga. Ya. Fokuskan muka saya ke sini ya kan. Kita pakat-pakat fokus, sebab orang nak tengok muka ni ya. Baik. Jadi insya-Allah kita pada malam ni kita akan kongsikan video kita ini ya.
Suara jelas ataupun tidak, kita boleh komen. Alhamdulillah suara jelas semua. Terima kasih kepada Rizwan Abdul Rahim yang mengatakan suara jelas. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua malam ni Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberi masa lapang kepada kita, kita dapat manfaat antara maghrib dengan isyak kita ini, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat muslimin ya, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita nak bincang menggunakan kitab kita ini 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kita nak sambung perkongsian kita sebelum daripada ini berkenaan dengan bacaan dalam solat. Maksud tajuk yang kita nak bincang pada malam ni, bacaan dalam solat, ialah bacaan yang disarankan untuk kita baca selepas daripada bacaan Fatihah dalam solat kita. Baik, berkebetulan dengan kita sekarang ni PKP. Perbincangan kita pada sebelum daripada ni, kita bincang berkenaan dengan bacaan dalam solat subuh. Maksudnya sebelum daripada ni pun kita pernah bincang berkenaan dengan tata cara ataupun guideline yang diberikan kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Surah apa yang kita nak baca selepas daripada Fatihah dalam solat fardu kita. Dalam solat fardu kita, sama ada solat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat pertama kita akan baca Fatihah dan digalakkan membaca surah ataupun ayat yang lain selain daripada surah Fatihah. Jadi surah apa yang kita nak baca? Ayat apa yang kita nak baca? Maka itulah buku ini menghidangkan tajuk kepada kita, guideline daripada Nabi yang kita nak baca. Kalau surah yang jenis macam mana? Kalau ayat panjang mana kita nak baca dalam setiap solat fardu kita. Lebih-lebih lagi kita ini sekarang ini tak boleh datang ke masjid ke surau, maka kita jadi imam interim masing-masing. Sebelum daripada ni kita dah jadi imam interim sekejap, kemudian kita pun bila dah dibuka masjid di surau kepada orang awam, masyarakat kita semua, lalu kita boleh bersembahyang, imam aja yang baca, kita mendengar. Tapi sebelum daripada tu, kita bila kita jadi imam, apa yang kita nak baca? Takkan kita nak baca surah yang sama aja. Jadi datangnya kitab kita ini membincangkan beberapa sunnah guideline daripada Nabi SAW untuk kita sebagai imam-imam di rumah-rumah kita, untuk kita baca, untuk kita suarakan kepada keluarga kita. Baik. Jadi insya-Allah pada pertemuan kita ini kita akan baca berkenaan dengan bacaan solat zuhur. Pada sebelum daripada ini kita baca berkenaan dengan solat subuh. Bacaan dalam solat subuh. Okey. Bacaan dalam solat subuh kita dah baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita buat kesimpulan macam mana bacaan kita. Dan dalam pertemuan kita yang pada malam ini, kita nak tengok bacaan solat zuhur. Okey. Bacaan solat zuhur. Baik. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atain ulayain min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain, wa kana yutawwilu fi al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniyah wa yusmi'u al-ayah ahyanan, wa kana yaqra'u fi salatil 'ashri bi Fatihatil Kitab wa suratain, wa kana yutawwilu fil ula min salatis subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Baik, maksud dia Nabi SAW kata Abu Qatadah membaca Fatihah dan 2 surah pada 2 rakaat solat zuhur, 2 rakaat pertama solat zuhur. Baca Fatihah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sama ada sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Biasanya selepas daripada Fatihah kita akan baca ayat ataupun surah tertentu. Baik. Jadi Nabi ni pada 2 rakaat pertama solat zuhur, Nabi membaca Fatihah dan 2 surah. Maknanya lepas Fatihah baca surah, lepas Fatihah baca surah. Makna 2 surah lah. Baik. Kadang-kadang baginda, bukan kadang-kadang, maaf, tertinggal tadi. Pada rakaat pertama baginda panjangkan bacaan. Rakaat pertama baginda panjangkan bacaan. Rakaat kedua baginda membaca lebih pendek.
Rakaat pertama baca panjang sikit ayat dia ataupun surah. Rakaat yang kedua baca lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Baik, apa dia? Kita dengar. Kadang-kadang baginda membaca Fatihah dan 2 surah dengan bacaan kuat ketika solat Asar. Wa yusmil ayah ahyanan. Maknanya Nabi kadang-kadang dia perdengarkan bacaan kepada kita orang ni. Kita dengar Nabi baca surah apa, kita dengar Nabi baca ayat apa selepas daripada Fatihah tu. Nabi kadang-kadang memperdengarkan. Tujuan dia apa dia? Untuk memberitahu kepada yang duduk belakang Nabi. Kan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usolli, sembahyanglah sebagaimana cara aku sembahyang. Jadi Nabi nak tunjuk cara dia sembahyang macam mana. Nabi perdengarkan bacaan Nabi walaupun solat Zuhur, tapi bukan dia baca kuat sangat macam kita solat malam tu ataupun solat al-jahar, macam sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Tak adalah kuat macam kita sembahyang maghrib tu, sembahyang subuh, sembahyang isyak. Wattini wazzaitun, tak ada lagi tu. Nabi hanya bilang wattini wazzaitun wa turi sini. Begitu. Sekarang kita ada mic. Sekarang kita semua surau, semua masjid ada mic. Jarang benar lah kalau kita nak katakan masjid surau tu tak pakai mic. Biasanya pakai mic. Oleh sebab itu tak perlu baca kuat sangat, tak perlu nak menjerit, memekik, terlolong apa semua, tak payah. Dia hanya kadang-kadang Pak Imam yang duk baca, yang kata baca perlahan tu pun dah dengar dah. Orang kat belakang tu pun dah dengar dah. Pasal apa? Guna mic. Jadi sekarang ni pun walaupun kadang-kadang kita hanya dengar baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kadang-kadang Pak Imam boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan memperdengarkan bacaannya sebagaimana Nabi tadi. Nabi perdengarkan bacaan. Tujuan dia apa dia? Tujuan nak bagi tahu kepada makmum. Jadi sekarang ni macam mana? Pak Imam nak kena baca kuat macam Nabi ke? Tak. Nabi dah tunjukkan cara. Tunjukkan cara saja, tunjukkan contoh bacaan saja. Pak Imam sekarang ni tak perlulah buat begitu. Tak perlu memperdengarkan bacaan kepada makmum apa yang Pak Imam baca. Kan? Tapi kalau Pak Imam baca kuat, kadang-kadang boleh, kalau baca kuat boleh mengganggu makmum. Mengganggu makmum sebab dia guna mic. Tu tak boleh. Nabi ni nak mengajar saja, nak mengajar kepada umat macam mana cara, macam mana dia punya bacaan selepas daripada itu. Nabi nak memperdengarkan saja. Ya, dalam mazhab kita tak boleh. Sebab dia dianggap sebagai boleh mengganggu orang lain. Itu dalam sembahyang. Apatah lagi kalau luar sembahyang. Luar sembahyang kita bacaan kita kuat, masbuk apa semua tu duk tengah nak apa nama ni, dia sambung sembahyang dia tambah rakaat dia, kita Pak Imam kat depan ni kuat pula duk baca, mengganggu. Jadi slow down sikit. Slow down sikit. Jangan smack down, slow down. Baik. Okey, katanya dalam riwayat ini kadang-kadang baginda membaca Al-Fatihah dan 2 surah dengan bacaan yang kuat. Jadi disebut kadang-kadang Nabi SAW ini membaca Fatihah dan 2 surah dengan bacaan kuat ketika solat Asar. Sama saja, maknanya dalam solat Zuhur pun sama, dalam solat Asar pun sama. Tujuan untuk apa? Untuk perdengarkan bacaan, ya. Semua kalau ada respon boleh kata faham, kalau yang faham kata, kalau yang ada yang kurang jelas bagi tahu, kita boleh jelaskan balik insya-Allah. Baik. Ini khusus bukan saja kepada orang lelaki, muslimat pun ya, sebab mungkin dia sembahyang dengan anak-anak dia. Dia punya suami jadi Pak Imam. Sekarang Pak Imam di surau bertugas, maka suami dia pergi bertugas di surau. Yang duduk di rumah dia dengan anak-anak dia yang perempuan aja contohnya, maka ibu mungkin jadi imam kepada anak-anak perempuan. Melainkan kalau ada anak lelaki lah dia jadi imamnya kan. Ni kadang-kadang anak lelaki pun dia belum balik lagi. Kadang-kadang anak lelaki umur 3-4 tahun, umur 6 tahun sembahyang Allahu Akbar, ibu pun ikut belakang Allahu Akbar. Kemudian rukuk Allahu Akbar. Tiba-tiba rukuk bangun tu tak ada dah Pak Imam duk main-mainan dah, kereta kontrol lah. Jadi maknanya mungkin ibu ni dia jadi imam kepada anak-anak dia yang lain. Itu mungkin anak-anak yang kecil lah, yang kecil yang dia ada ajar anak tu semayang, yang belum balik lagi. Baik. Jadi orang lelaki
suami dia mungkin jadi pak imam bertugas. Maka perempuan pun boleh menggunakan pendekatan ni. Pendekatan apa dia? Dia jadi imam kepada warga wanita. Baik. Seterusnya. Baginda memanjangkan bacaan pada rakaat pertama solat subuh dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Perbincangan dia sahabat-sahabat, sebelum daripada kita baca ni, last kali kebanyakan sebelum saya terlupa, kebanyakan hadis akan bincang rakaat pertama pendek, rakaat pertama panjang sikit, rakaat kedua lebih pendek. Kebanyakan begitu. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, bacaan panjang dengan pendek ni memang kita disunatkan bacaan surah lepas Fatihah lebih panjang ataupun ayat lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu dari segi kaedah menjadi imam ataupun tata cara adab kita menjadi imam. Satu. Yang kedua, nanti saya huraikan lebih jelas sikit. Yang kedua, bacaan kita sunatnya ialah secara turutan dia menurun, bukan menurun dia panggil apa nama yang bomo menurun tu, tidak. Mana secara daripada, contohnya secara turutan dia surah Al-Baqarah, lepas Al-Baqarah tu Ali Imran. Maka kalau kita baca rakaat pertama ayat surah Al-Baqarah, rakaat kedua kalau kita tak nak baca ataupun kita nak baca ayat berikutnya, kena ayat berikutnya, jangan kita ambil ayat depan pula. Contoh, mula-mula kita baca ayat kursi. Ayat kursi kan surah Al-Baqarah. Tak, waladdallin, amin. Kemudian kita pun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis ayat tu, ayat kursi. Kemudian rakaat kedua kita baca apa dia? Kita baca alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makruh. Dia kena ikut turutan dia. Maknanya apa dia? Daripada surah Al-Baqarah. Ataupun dalam juzuk Amma, rakaat pertama kita baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tiba-tiba rakaat kedua kita baca apa dia? Kita baca surah penaan sebelum daripada dia. Contohnya apa dia? Wasyamsi wadduhaha. Walaupun satunya wasyamsi itu lebih panjang pula daripada yang wadduha. Patutnya baca wasyamsi kemudian baca wadduha rakaat yang kedua. Dia kena ikut turutan gitu. Baik. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua bacaannya. Itu dalam pandangan mazhab kita. Contohnya, kalau kita macam mana Ustaz? Contohnya, kalau rakaat pertama kita baca inna a'tayna, rakaat kedua kita baca qul ya Ustaz. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 dia ayat. Rakaat kedua kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Bukankah turutan dia ke bawah tu Ustaz? Yang sunatnya kita baca ayat lebih panjang. Itu dalam mazhab kita. Maknanya contohnya apa dia? Ara'aital ladzi lah. Contohlah. Ataupun sama panjang. Alhaakumut takasur. Ara'aital ladzi kok sama panjang. Alhaakumut takasur. Contoh. Lepas tu yang rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Disunatkan begitu dalam mazhab kita. Nampak baik, itu dari segi aspek turutan ataupun adab membaca Al-Quran. Yang penting dalam mazhab kita, rakaat pertama lebih panjang bacaannya berbanding rakaat yang kedua. Kalau kita baca ayat yang panjang, contohnya apa dia? Contohnya kita baca surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Rakaat kedua tiba-tiba baca panjang pula. Tak? Satu muka surat dia baca. Itu makruh. Tak batal, cuma dari segi pahala dia tu ataupun turutan dia panggil khilaful aula, dah bertentangan dengan mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Baik. Seterusnya sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua disebut hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Nah, kita masih menggunakan kitab kita ini, iaitu 100 sunnah Rasulullah yang ditinggalkan, yang kita dalam perbincangan bacaan dalam solat zuhur. Solat subuh kita dah bincang dah dalam pertemuan kita yang lepas. Boleh scroll balik kita punya di page Masjid Kota Damansara ni ya. Baik. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, hadis dia panjang, saya baca terjemahan mafhum dia. Baik. Katanya, kami mengandaikan, kami duk agak, dia panggil kita duk kira-kira Rasulullah berdiri lama dalam 2 rakaat pertama solat zuhur seukuran membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Surah apa tuan-tuan? Surah Sajdah. Surah Sajdah. Rakaat pertama dia punya bacaan tu 30 ayat. Oi, lama itu. Lama kita kan. Lamanya Ustaz. Lama ya. Tak apa, kita baca dulu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami andaikan bacaan Nabi pada rakaat pertama solat zuhur seukuran Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, surah Sajdah 30 ayat. Lebih kurang tu lah. Sudah. Banyak mana tu Ustaz? Nanti pada pagi Jumaat kita bacalah. Pagi Jumaat kita baca. Kalau ada orang, kita ni biasanya dalam mazhab kita disunatkan, digalakkan setiap pagi Jumaat, digalakkan untuk kita baca surah Sajdah dan juga surah Al-Insan pada solat subuh pagi Jumaat. Mana setiap pagi Jumaat digalakkan begitu. Bukan wajib digalakkan. Maknanya mungkin sekali-sekala tak buat. Banyak kalinya kita buat. Baik. Itu dalam mazhab kita. Mazhab lain dia tak ada sunat begitu. Dia hanya sama saja. Baik. Jadi kita yang biasa dengar Pak Imam baca tu, kalau dibuka surau nanti kita datanglah pagi Jumaat pakat-pakat datang pagi Jumaat, pakat kita hayati macam mana dia punya bacaan dia tu. Kalau di surau tu tak buat, wallahu alam lah. Tapi kalau di surau di masjid kita ni rasanya buatlah. Masjid Kota Damansara, masjid tempat tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan pergi pagi Jumaat tu bila ada baca Alif Lam Mim Tanzil sehingga innama yu'minu bi ayatina alladhina idza ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Imam pun sujud, kita pun sudah adalah Pak Imam tak rukuk pula, kata dia. Dah tak rukuk, lepas tu sujud terus naik, lepas tu balik daripada sembahyang subuh tu, Allah dia kata, cerita pada bini dia kata, Allah abang patutlah Allah tak buka hati pergi sembahyang subuh kat surau kita. Pasal apa dia? Sesat Pak Imam, dia sembahyang tak ada rukuk 3 rakaat pula tu solat subuh. Kata dia, habislah abang ni. Dia cerita pula kat bini dia begitu. La ilaha illallah. Orang tak biasa nak sebut Nabi kebiasaannya solat subuh disunatkan gitu pada pagi Jumaat baca. Kita dalam masa kita disunatkan gitu dibaca surah Al-Insan pada pagi Jumaat. Baik, surah As-Sajdah dan Al-Insan. Kita baca lagi. Abu Sa'id Al-Khudri katanya, kami andaikan Nabi SAW dia berdiri pada rakaat pertama solat zuhur seumpama membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Alif Lam Mim As-Sajdah. Baik. Seolah-olah begitu, panjang tu 30 ayat. Baik, katanya lamanya berdiri dalam pada rakaat 2 setengah daripadanya. Rakaat yang kedua separuh daripada 30 ayat, mana 15 ayat. Carilah ayat yang ada 15 tu. Itu contoh. Mana kalaulah kita andaikan rakaat pertama berdiri selama 5 minit. Rakaat contohlah tu, mungkin lebih kot, 7 minit. Rakaat yang kedua berdiri lebih kurang 3.5 minit. 7 minit, 3.5 minit kan. Bagi separuh daripada tu. Baik. Kemudian dan baginda berdiri pada 2 rakaat terakhir seukuran separuh daripada tu pula. 3 minit setengah. Bagi 2 pula. Jadi 1 minit 1 minit berapa? 75 saat. 75 saat. Ada ke tidak 1 minit 75 saat katanya. Maknanya 1 minit berapa saat lah, lebih kurang separuh daripada 3.5 tadi. 3.5 minit.
3.5 minit tu berapa? Maknanya 60 3 minit dah kan. 100 berapa puluh saat lah, kira sendirilah. Matematik kita pun tak berapa dapat A hari tu, jadi kira sendiri. Jadi nak sebut separuh daripada 3 minit, mana kita katakan 2 minit lah. Kita bundarkan kepada 2 minit pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu sembahyang Zuhur. Lamanya kemudian disebut lama baginda berdiri dalam 2 rakaat pertama solat Asar seukuran baginda berdiri lama 2 rakaat terakhir solat Zuhur. Kalau solat Zuhur banyak tu, panjang 30 ayat rakaat pertama, maka pada sembahyang Asar separuh daripada tu. Separuh daripada tu maknanya 2 rakaat pertama mungkin dalam 7 minit. Kemudian 2 rakaat kita sembahyang Asar, 2 rakaat pertama solat Asar separuh daripada 7 minit, 3.5 minit. Okey dah tu kan. Soal umpama kalau kita baca, contohlah kalau kita ambil baca surah apa dia, Wadduha pada rakaat pertama, seolah-olah begitu. Baik. Katanya lagi, manakala 2 rakaat terakhir solat Asar seukuran separuh daripada yang 2 rakaat yang pertama. Baik, katanya Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dalam riwayatnya tidak menyebut alif lam mim tanzil. Huraian daripada ulama saja. Baik, nak sebut itu hadis yang kedua berkenaan dengan panjangnya Nabi berdiri solat Zuhur. Tadi disebut Nabi SAW ni baca panjang dalam 2 rakaat pertama solat Zuhur. Kemudian dalam hadis yang kedua dinyatakan Nabi dia punya, kami andaikan 30 ayat lah lebih kurang, kata sahabat 30 ayat untuk tempoh rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua separuh daripada tu. Rakaat ketiga separuh lagi. Rakaat keempat lebih kurang daripada rakaat yang ketiga sebab baca Fatihah sahaja. Baik. Kemudian katanya ni kisah. Kisah apa dia? Satu kisah dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, ketika beliau ditanya oleh Qaz'ah mengenai solat Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri menjawab. Bila ada orang tanya nama Qaz'ah, dia tanya, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, nak tanya sikitlah pasal solat Nabi tu macam mana. Baik. Jadi dia pun bagi tahu gambaran beginilah solat Nabi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kanatiz zuhru tuqamu fayantaliqu ahaduna fil baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti alau fayatawaddau thumma yarji'u ila al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula. Kisah dia ginilah. Kalau kau nak tahu gambaran sembahyang Nabi tu dari segi panjang pendeknya macam mana, begini. Dia kata semasa solat Zuhur didirikan, bila solat Zuhur orang iqamat solat Zuhur, tiba-tiba ada orang tu, masa orang duk qomat, lepas qomat tu dia keluar daripada masjid. Untuk apa dia? Fayantaliqu ila al-baqi'. Dia pergi ke Baqi', kawasan Baqi'. Nak buat apa ke Baqi'? Fayaqdi hajatahu. Dia qada hajat. Buang air besar ke air kecil ke, wallahu alam, tapi disebut sebagai qada hajat. Dia tunaikan hajat dia, lepaskan hajat. Baik. Summa ya'ti alahu. Lepas qada hajat, zaman dulu mana ada dia panggil tandah sebagaimana masjid kita sekarang. Pada zaman tu, zaman Nabi tu, tandah tak dibina. Bahkan kita pun zaman kita budak-budak, saya masih ingat lagi, kita punya bilik air pula ada tandah kat luar rumah tu. Kat luar rumah. Kalau nak, bukan saja kat luar rumah tu, dalam semak, kat semak tu. Nak keluar rumah tu, bawa lampu, bawa jamu, berteman pula tu. Zaman dulu kecil-kecil tu di luar rumah. Sekarang semua tandas pun dalam rumah dah. Mungkin perkembangan kita. Baik. Masjid pun begitu juga. Dulu tak ada masjid yang mempunyai tandas. Tandas tu sendiri-sendiri dah. Luar tu. Dia panggil maftuh, terbuka kat mana-mana, pergilah dalam semak mana. Maka antara semak ataupun kawasan semak samun yang paling dekat dengan Masjid Nabawi itu ialah Al-Baqi'. Baqi' masa tu dipanggil Al-Baqi' Al-Gharqad. Baqi' yang dipenuhi dengan kawasan semak samun. Al-Gharqad ada yang kata sejenis pokok, ada yang kata dia semak samun. Baik, sebab dia pokok rendang, pokok-pokok aja, dipenuhi dengan pokok-pokok. Ada orang tanya pula, kawasan perkuburan pun orang berak, Ustaz? Tak. Bukan makna kawasan perkuburan. Masa tu belum lagi ada perkuburan. Masa tu semua samun lagi.
Semua samun. Hanya ada beberapa kawasan kecil sahaja yang mana dikebumikan orang Islam di situ. Yang Nabi SAW pergi ke Baqi', Nabi ziarah kubur apa semua. Ni jauh. Sebagaimana Uthman bin Affan pada zaman beliau, ketika beliau dibunuh dan jenazah beliau dikebumikan secara senyap-senyap pada waktu malam. Nampak dikebumikan tu jauh daripada kawasan perkuburan asal pada zaman tersebut. Sekarang ni kita nampak kubur Uthman dah kawasan Baqi' dah kan, kawasan Baqi' itu semua. Zaman dulu dah dia kawasan jauh daripada kawasan tapak perkuburan yang asal. Sekarang je dia dibesarkan kawasan dia. Jadi Baqi' zaman Nabi SAW, ya zaman sahabat ni, yang mana dia pergi qada hajat tu kawasan semua samun, tak tahu kat mana lah kawasan Baqi' tu. Okey. Baik. Kembali kepada cerita. Orang ni bila dah dia qada hajat ke kawasan semua samun di dekat yang terdekat dengan kawasan masjid tu, maka lepas qada hajat dia balik ke rumah. Berwuduk. Masa tu Masjid Nabawi pun tak ada tempat berwuduk kan. Masjid Nabawi pun tak ada tempat berwuduk. Jadi balik ke rumah berwuduk, summa yarji'ul masjid, barulah dia pun kembali balik ke masjid nak semayang bersama dengan Nabi. Wa Rasulullah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah masa tu masih lagi dalam rakaat pertama. Allah. Rakaat pertama lagi. Rakaat pertama lagi. Panjangnya. Nabi duduk berdiri. Ya, panjang. Walaupun begitu, perbahasan tentang hadis ni banyak perbahasannya. Yang pertama, perbahasan dari aspek Nabi SAW sengaja panjangkan kerana nak tunggu sahabat tu ke? Ada yang menyatakan bahawa yang keluar ke Baqi', qada hajat dan sebagainya ni adalah ada ulama menyatakan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW seolah-olah tunggu Abu Bakar tu. Habis Nabi tahu macam mana Abu Bakar keluar. Yang pertama, kemungkinan belum solat zuhur lagi, baru iqamat. Satu, jadi belum lagi mulakan solat, Nabi tahu, nampaklah Abu Bakar keluar. Yang kedua, kalaulah ditakdirkan, diandaikan dah pun Nabi mulakan solat, ada satu riwayat yang mengatakan Nabi sebut apa? Fa inni arakum min wara'i zahri. Aku boleh nampak walaupun aku pandang walaupun kau berada di belakangku. Nabi boleh nampak. Macam mana wallahu alam. Jadi huraian ulama mengatakan dua hadis ni. Iaitu dua huraian ni penjelasannya, mungkin semayang belum diiqamat jadi Nabi nampak. Yang kedua, Nabi memang boleh nampak walaupun semayang dah diiqamat. Berdasarkan hadis, ada satu riwayat Nabi sebut apa dia? La tusawwunna sufufakum. Kamu kena apa dia? Saf kamu kena luruskan saf. Kerana apa dia? Fa inni arakum min wara'i zahri. Kerana aku boleh nampak daripada kud belakang ni. Boleh nampak, kata Nabi. Jadi dua huraian tersebut menggambarkan Nabi SAW mungkin tunggu Abu Bakar. Baik. Perbahasan yang berikutnya ialah, kalau kita jadi Pak Imam ni boleh tunggu ke tidak orang? Boleh tunggu ke tidak orang tu? Tengok pada antara kitab yang terkini yang saya bacakan, yang saya jadikan rujukan ialah panduan imam dan makmum yang dikarang, disusun oleh Al-Fadhil Syekh Hashim Al-Bindani. Syekh Hizri Hashim pula dah, maaf tuan-tuan, Syekh Hizri Hashim Al-Bindani. Kitab dia pendek aja, tapi dalam tu dibahaskan berkenaan dengan boleh ataupun tidak kita tunggu orang datang tu. Contohnya dah bunyi motor, kita duduk semayang, Pak Imam tu dengar bunyi motor tu, ada orang baru sampai tu. Ataupun sekarang ni Pak Imam dia dengar, dia panggil suhu scanner tu, tak bunyi normal temperature. Dengan ada orang datang tu, kata Pak Imam tak, dalam hati ada orang datang tu, maknanya dia punya suara normal temperature tu kuat, di volume dia dikuatkan. Pak Imam tahu ada orang datang. Maka Pak Imam boleh tunggu ke tidak? Agak-agak orang tu dah sempat masuk bersama berjemaah, kemudian Pak Imam pun rukuk, Allahu Akbar. Orang tu pun dan dia boleh rukuk, masbuk tadi. Boleh ke tidak? Dibahaskan.
Pak Imam tunggu orang tadi. Nah, ada pandangan yang mengatakan boleh tunggu. Nah, boleh tunggu orang tadi, tapi jangan kita pilih bulu. Nah, dengar bunyi motor, motor besar. Motor tu aku kenal tu, tuan dia tu. Orang tu dia tunggu. Bunyi motor mamat ni lambat, biasa lambat je dia. Dia tak tunggu mamat tu. Tak. Dia pilih bulu. Tak boleh kata ulama. Ni bukan jenis pilih bulu. Tak. Dia tahu orang tu. Tapi kalau jenis orang yang jenis memang dah lambat dah. Orang pun panggil dia Encik Masbuk. Pasal selalu aja dia memang kalau lepas pada Pak Imam bagi salam, kalau kita pusing tengok, confirm orang tu lah masbuknya. Maka yang tu Pak Imam tak perlu tunggu. Kan? Tu dia. Baik. Jadi yang dibincangkan oleh ulama dalam kitab-kitab berkenaan dengan hukum kita tunggu, sebagaimana dalam hadis ni seolah-olah Abu Bakar ataupun sahabat ni dia qada hajat, balik ke rumah, ambil air semayang, datang ke masjid, Nabi masih lagi dalam rakaat yang pertama. Jadi ulama buat kesimpulan ijtihad berkenaan dengan tunggu, kalaulah orang imam tu nak tunggu makmum, boleh ke tidak. Baik. Jadi kita dah bincang tadi. Seterusnya, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah hampir sampai ke beberapa hadis yang ketiga, dan seterusnya kita baca lagi hadis yang berikutnya, nanti di akhirnya kita buat kesimpulan insya-Allah, kerana kita pun hampir waktu isyak je, sampai waktu isyak saja insya-Allah. Seterusnya daripada Jabir bin Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri bi wal-laili idza yaghsha wa fil 'asri nahwa dhalika wa fil subhi atwala min dhalika. Jabir bin Samurah, seorang sahabat Nabi yang besar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada solat Zuhur ialah wal-laili idza yaghsha. Dia dengar bacaan Nabi, sebab dengar apa dia yang disebut oleh sahabat yang pertama tadi, katanya Nabi kadang-kadang memperdengarkan bacaan apa yang dibaca dalam solat selepas daripada Fatihah tadi. Lalu antara bacaannya, Jabir bin Samurah kata Nabi membaca, dia dengar Nabi membaca wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kan, sebelum surah Ad-Duha tu. Baik. Manakala sembahyang asar pun lebih kurang, kata Jabir bin Samurah, sembahyang asar pun lebih kurang tu dia bacanya. Baik. Manakala sembahyang subuh lebih panjang. Itu biasalah kan. Lebih subuh. Baik. Seterusnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, para sahabat mendengar suara Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Tu surah tu pada sembahyang Zuhur. Kita biasa sembahyang Jumaat baca yang tu kan. Ni sembahyang Zuhur pun boleh baca begitu. Baik. Yang keseterusnya kita baca lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Zuhur, lalu seseorang membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi sembahyang Zuhur, Nabi dengar ada makmum duk baca. Baik. Setelah selesai, baginda bertanya, siapa antara kamu yang membaca tadi? Nabi tanya. Lepas pada sembahyang Nabi tanya, siapa yang duk baca surah tadi duk belakang? Ada orang tu kata, saya, wahai Rasulullah. Saya lah. Lalu baginda bersabda, saya fikir ada sebahagian kamu mengganggu bacaan. Nampak jadi perbincangan hadis ni cukup panjang, mengikut pandangan dan ijtihad para ulama berkenaan dengan makmum belakang tu macam mana, nak baca ke ataupun nak dengar bacaan imam. Contoh, nak baca Fatihah belakang imam ke ataupun hanya diam aja belakang imam. Pilihan kita dalam mazhab kita, makmum tetap baca Fatihah, cuma bacaan surah kita dengar, jangan ikut Pak Imam baca. Mentang-mentang kita dah hafal surah tu, terus kita pun baca. Imam baca Sabbihis, kita pun Sabbihisma rabbikal a'la sekali dengan Pak Imam baca, maka makruh. Tak batal sembahyang, makruh, tak boleh baca. Jadi Nabi kata, sebahagian daripada kamu mengganggu bacaanku ketika solat. Baik. Lebih-lebih lagi secara yang panjangnya ialah makmum belakang
imam pada imam, kita bagi ruang dalam mazhab, kita bagi ruang kepada makmum belakang untuk menyudahkan bacaan Fatihah, barulah kita baca surah. Kalau dalam bacaan jahar, solat jahar. Nah, baik. Walau bagaimanapun ni sembahyang zuhur ke sendiri pun tak boleh. Sebab tu makmum pun jangan duk baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir. Dia makmum tak boleh baca itu. Baik. Jadi sahabat-sahabat, mungkin setakat itu kita bincang hadis ni. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita buat kesimpulan lagi berkenaan dengan solat, bacaan dalam solat yang Nabi bagi guideline. Sembahyang zuhur, dia bacaan dia lebih kurang kalau dalam keadaan biasa tak ke mana kita, maka baca panjang sikitlah. Jangan hanya baca qul huwallahu inna a'taina saja, tapi ada ruang yang kita boleh baca panjang, ada ruang yang boleh kita baca sedan-sedan sebagaimana yang disebut dalam riwayat ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi bacaan-bacaan dalam solat, bacaan solat dalam pertemuan kita yang akan datang insyaAllah, dalam bacaan solat yang berikutnya, solat maghrib insyaAllah. Terima kasih sekali lagi yang sudi bersama dengan kita pada malam ni, dan saya fikir apa yang kita bincang, apa yang kita kongsikan tadi merupakan benda yang jelas untuk kita amalkan. Lebih-lebih lagi kita sebagai imam-imam di rumah-rumah kita, imam interim, sehinggalah kita datang ke surau nanti insyaAllah kita kongsikan bersama. Wallahu a'lam. Terima kasih. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.